Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Baru-baru ini, anak-anak dan istri Daim Zainuddin disiasat SPRM dan juga telah menyatakan apa yang mereka rasa di dada. Istri Daim Zainuddin nyatakan bahawa Daim Zainuddin disiasat kerana kekayaan dan harta yang beliau miliki. Namun demikian, hari ini dilaporkan dokumen mendedahkan istri dan anak-anak Daim Zainuddin warisi ratusan juta di luar pesisir. Ketika SPRM menyiasat bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin, satu dokumen yang bocor mendedahkan bahawa keluarga Daim Zainuddin adalah pemilik satu lagi aset pegangan amanah luar pesisir tersembunyi yang nilainya ratusan juta ringgit. Dokumen yang diperoleh Konsortium Kewartawanan Penyiasatan ICIJ dan dikongsi dengan Malaysia kini menunjukkan badan amanah yang ditubuhkan atas nama isteri bekas Menteri Kewangan itu iaitu Naimah Khalid dan dua anak lelakinya Muhammad Amir Zainuddin dan Muhammad Amin Zainuddin. Isteri dan anak kepada tokoh konglomerat terkenal itu, iaitu Tun Daim Zainuddin itu, dipanggil hadir ke Ibu Pejabat SPRM untuk memberikan keterangan pada minggu lalu. Selasa lepas, 4 individu berkaitan dengan Daim turut dipanggil memberikan keterangan. Daim yang sepatutnya diambil keterangan sebelum didakwa beberapa hari lalu, didakwa mengelakkan diri dengan alasan sakit dan dimasukkan ke sebuah hospital. Daim turut memfailkan saman kepada SPRM bagi membantah siasatan Badan Pencegah Rasuah itu terhadap dirinya. Sebelum ini, Daim yang juga bekas Menteri Kewangan merupakan antara yang disiasat SPRM berkait transaksi korporat bernilai RM2.3 bilion pada November 1997 yang membabitkan Renong Berhad dan United Engineers Malaysia Berhad UEM, dua entiti yang juga bekas tonggak perniagaan dikaitkan dengan UMNO ketika parti itu mentadbir negara. Siasatan ke atas Daim juga dijalankan SPRM susulan pendedahan berhubung kekayaannya dalam kertas Pandora. Dalam pendedahan itu, syarikat dan firma pemegang amanah yang dimiliki oleh anak-anak, isteri atau rakan perniagaan Daim bersama-sama memegang aset bernilai sekurang-kurangnya 141 juta ringgit. Bulan lalu, SPRM turut menyita bangunan Menara Ilham di Jalan Binjai di Ibu Negara yang dikatakan milik keluarga Daim. Daim juga mendakwa beliau mempunyai kekayaan yang lebih banyak lagi jika tidak menyertai politik dan memegang jawatan dalam kerajaan. Pendedahan Daim itu cukup mengejutkan kita kerana kata beliau, kalau beliau masih lagi berniaga dan tidak menyertai politik, beliau mempunyai aset cair yang lebih banyak lagi. Namun, dengan pendedahan luar biasa ini, dipetik daripada Harapan Daily, dokumen dedahkan isteri dan anak-anak Daim warisi ratusan juta di luar pesisir, dokumen yang bocor yang mengejutkan kita semua bahawa ada saat mereka, keluarga Daim Zainuddin adalah pemilik satu lagi aset pegangan amanah luar pesisir tersembunyi yang nilainya ratusan juta ringgit. Ada netizen kata, bukan tentang kekayaan mereka yang salah, tetapi tentang berapa banyak yang tersembunyi yang mungkin tidak dikenakan cukai. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya, Anwar Ibrahim menang besar, kalahkan
pembangkang. Prestasi pembangkang kini hambar. Kerajaan pula dilihat lebih baik. Prestasi Perikatan Nasional PN dilihat semakin hambar dan tidak memberangsangkan. Lebih-lebih lagi apabila pembangkang tidak berusaha mempertahankan kaum bukan Islam dan kaum bukan orang Melayu di negara ini ketika Tun Dr. Mahathir Mohamad mendakwa mereka tidak setia. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang, Datuk Muhammad Zaid Ibrahim berkata, tindakan berkenan menjadikan komponen parti kerajaan Pakatan Harapan PH dilihat jauh lebih baik. Prestasi hambar kumpulan pembangkang iaitu Perikatan Nasional membuatkan Pakatan Harapan nampak lebih baik. Apabila Tun Mahathir bercakap tentang kekurangan kesetiaan kaum India yang mengarut, tiada pemimpin Perikatan Nasional mempertahankan kumpulan itu, katanya di aplikasi X. Sebelum ini, Mahathir dilapor mendakwa masyarakat India Malaysia masih tidak setia sepenuhnya kepada negara ini kerana terikat dengan negara asal mereka. Pandangan itu disuarakan beliau dalam temu bual eksklusif secara dalam talian dengan saluran TV Satelit India, Tanti TV. Zaid berkata, jika PAS adalah parti moden, mereka seharusnya mengatakan bahawa politik Malaysia perlu menjauhi sentimen perkauman dan memberi tumpuan kepada perkara yang lebih penting. Kata beliau lagi, ketua pembangkang sepatutnya mengambil peluang untuk menjenamakan semula dan mengutarakan idea-idea baru untuk negara yang semakin authoritarian. Sebagai contoh, wakil rakyat itu harus menangani sistem cukai kuno dan keadaan negeri yang mempunyai sistem pendidikan lemah di sekolah yang mana kanak-kanak tidak akan lagi diuji. Ada yang tidak boleh membaca atau menulis, malah ada beratus-ratus perkara salah di negara ini dan banyak perkara yang perlu dilakukan selain membuat laporan polis serta bercakap mengenai langkah Dubai. Kita tidak ada pembangkang yang efektif, ujar beliau lagi. Apa pula pendapat anda semua tentang kenyataan isu yang luar biasa ini, iaitu kita sebenarnya tidak ada pembangkang yang efektif, berwibawa dan cukup untuk dapat membuatkan kerajaan ini lebih bekerja keras. Ini kerana apa yang mereka lakukan ialah tidak menyangga Tun Mahathir Mohamad. Bahkan Menteri Besar Perlis telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa perkara itu akan tidak ada apa-apa yang berkaitan menyanggah Tun Mahathir Mohamad. Saudara-saudara sekalian, tiada yang memberangsangkan, apalagi apabila pembangkang tidak berusaha pun mempertahankan kaum bukan Islam, contohnya orang India dan Cina di negara ini, ketika Tun Mahathir dengan sembrono mendakwa mereka tidak setia sepenuhnya kepada kerajaan Malaysia atau kepada negara Malaysia. Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang iaitu Datuk Muhammad Zaid Ibrahim berkata, tindakan berkenan menjadikan komponen parti kerajaan Pakatan Harapan dilihat jauh lebih baik. Prestasi hambar kumpulan pembangkang iaitu PN membuatkan PH nampak lebih baik. Apa pula pendapat anda sekalian? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kes Sanusi patutnya dibicarakan hari ini. Tapi lihat, ini pula yang berlaku dan ini pendedahan oleh timbalan pendakwa raya yang kita tunggu-tunggu. Perbicaraan kes Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor yang mendakwa atau didakwa mengeluarkan kenyataan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan kerajaan perpaduan sepatutnya bermula hari ini tetapi telah ditangguhkan. Timbalan Pendakwa Raya TPR Datuk Masri Muhammad Daud berkata,
Tindakan Menteri Besar Kedah itu memfailkan notis usul untuk menggantung perbicaraan tersebut bertujuan melengahkan prosiding itu. Menurutnya, hal ini memandangkan tarik bicara sudah dipersetujui kedua-dua pihak pendakwaan dan pembelaan sebelum ini. Bahkan jelasnya, sejak Ketua Pengarah Pilihan Raya Perikatan Nasional PN itu didakwa di Mahkamah sama pada 18 Julai 2023 hingga pemfailan notis usul pada 11 Januari lalu, tiada permohonan untuk pemindahan kes difailkan oleh tertuduh. Tempoh 6 bulan berlalu tanpa apa-apa tindakan diambil oleh tertuduh, kata beliau. Pemfailan yang dibuat pada saat akhir setelah kes sudah menghampiri tarik perbicaraan jelas menunjukkan tindakan tertuduh yang sengaja mahu melengahkan perbicaraan. Ini tanpa sedikit pun rasa hormat kepada tarik perbicaraan yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak sebelum ini. Selain itu, pemfailan notis usul di Mahkamah Tinggi Shah Alam bukan sama sekali alasan yang patut dipertimbangkan untuk menangguhkan perbicaraan di Mahkamah Session di sini, katanya lapor Berita Harian. Dalam masa sama, Masri berkata, Sanusi berstatus ketua kerajaan negeri dan kes membabitkannya memang mendapat perhatian umum di seluruh negara sekaligus memerlukan untuk pendengaran disegerakan. Apatah lagi, kes ini menyentuh Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu di Malaysia, kata beliau. Justru tiada sebab yang munasabah untuk perbicaraan di Mahkamah Session ditangguhkan. Terdahulu, Sanusi mengemukakan permohonan menerusi notis usul untuk memindahkan perbicaraan kes dihadapinya di Mahkamah Session selayang ke Mahkamah Tinggi Shah Alam. Semasa sebutan kes di hadapan Hakim Nur Rajia Madzin, Sanusi juga meminta diberi kebenaran penggantungan perbicaraan di Mahkamah Session di sini hingga permohonan pemindahan kes diputuskan Mahkamah Tinggi. Permohonan mengikut Seksyen 417 dalam kurungan 1 kurungan E kurungan B dan kurungan I Kanun Acara Jenayah KAJ itu atas alasan satu, perbicaraan berpatutan dan saksama tidak dapat dijalankan di mana-mana mahkamah rendah daripada Mahkamah Tinggi. Ketua Pengarah Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat itu berdepan dua pertuduhan menyebut perkataan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor. Satu lagi pertuduhan membabitkan penubuhan kerajaan perpaduan di Simpang 4, Taman Selayang Mutiara, Kampung Bendahara Gombak pada jam 11 malam 11 Julai 2023. Pendakwaan dibuat mengikut peranggan 4 dalam kurungan 1 kurungan B Akta Hasutan 1948, Akta 15 dan boleh dihukum di bawah subsection 4 dalam kurungan 1 Akta sama yang mendakwa. Denda tidak lebih RM5,000 atau penjara maksimum 3 tahun atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Sementara itu, Peguam Sanusi berkata, permohonan notis usul itu dibuat setelah mengkaji dokumen diserahkan pihak pendakwaan. Antaranya, kata Awang Armadaya Jaya, Awang Mahmud, berkaitan titah Sultan Selangor dan beberapa fakta kes yang bukan sembarangan kerana membabitkan Menteri Besar serta institusi diraja. Notis usul menyentuh teras keadilan supaya Mahkamah Tinggi dapat menjalankan prosiding bebas dengan perkara yang boleh timbul nanti. Permohonan yang dibuat tidak remeh, tidak bersifat picisan dan bukan atas alasan lemah, tetapi menyentuh prinsip keadilan dalam perbicaraan jenayah, katanya lagi. Nur Rajia kemudian menetapkan 2 Februari depan untuk keputusan permohonan pembelaan bagi menggantung prosiding perbicaraan berkenaan dan mengecualikan tertuduh daripada hadir pada tarikh berkenaan. Ada tambahan tarikh bicara pada 11, 15 dan 18 Mac.
Bicara pada 12 Februari pula dilapangkan kerana cuti umum ganti tahun baru Cina, katanya sambil memaklumkan bicara pada hari ini, iaitu esok dan 12 Februari digantikan 3 tarikh baru pada Mac. Sebelum ini, Mahkamah Sama menetapkan perbicaraan itu pada hari ini dan esok serta 5, 8, 19, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 19, 22, 23 Februari. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.